dikekangkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini hari Khamis 11 Januari 2024, 110124. Cantik hari ini. Cantik. Pastinya anda bertemankan kami berdua, saya Syira dan juga sahabat saya Yana. Kami doakan agar minggu kedua anda ini semuanya berjalan dengan baik dan anda juga telah memulakan hari anda semuanya dengan baik, dengan selesa, dengan sihat dan segala yang baik-baik. Amin, insyaAllah. Dan sebenarnya Kak Syira, saya pun tak percaya kita dah masuk ke minggu kedua untuk tahun 2024. Minggu kedua di bulan Januari ini, dan especially istimewa buat anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir kami ucapkan yang menyambut ulang tahun perkahwinan mungkin pada hari ini. Selamat ulang tahun perkahwinan kami ucapkan. Dan semoga apa sahaja yang anda doakan, yang anda mahukan dalam kehidupan, Allah berikan dan kita semua diberkati. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan juga Yana, dalam kita mungkin menyambut hari lahir, dalam kita menyambut anniversary, hari ulang tahun dan sebagainya, jangan lupa juga kepada saudara-saudara kita di beberapa negeri yang ketika ini mungkin terkesan akibat banjir dan sebagainya. Dan kalau boleh sebagai mukadimah untuk WHI hari ini, untuk kami kongsikan sedikit keadaan banjir di Johor dan juga di Pahang, yang mana mengikut petikan media, jumlah mangsa banjir di Johor dan juga di Pahang kembali meningkat pagi ini kepada 1,146 orang berlindung di 76 pusat pemindahan. Manakala jumlah mangsa banjir di Johor meningkat kepada 7,536 berbanding 7,025 malam tadi. Manakala di Pahang pula meningkat kepada 1,610 orang. Itu di dua negeri inilah. Baik, dan sebenarnya bila dengar Syira sebut semakin meningkat, betul, itu perkara yang sangat-sangat merisaukan kita. Dan di Wanita Hari ini juga seringkali kita ingatkan kepada anda semua dari aspek keselamatan, faktor keselamatan. Jagalah keselamatan anda semasa banjir. Antara yang anda boleh lakukan adalah, pertama sekali, pindah segera ke pusat pemindahan banjir apabila diarahkan. Nombor dua, jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir kerana boleh mengakibatkan berbagai penyakit yang berbahaya dan juga yang mengancam nyawa. Yang ketiga, elakkan dari meredah jalan raya yang ditenggelami air. Bukan apa, takut kadang-kadang ada lupak ke, ada lubang ke. Betul, ni tak penting tahu ni. Betul. apa yang berada di bawah tu kerana sudah pun ditenggelami air. Betul. Dan yang keempat, tutup semua suis utama elektrik, injap utama, bekalan air dan gas sebelum meninggalkan rumah. Dan yang terakhir, jangan hampiri dawai elektrik yang jatuh ke dalam air kerana tular juga beberapa kes di negara kita yang mana ada beberapa orang mangsa yang telah pun orang kata menemui ajal disebabkan oleh keadaan-keadaan yang sebegini. Jadi diharapkan kita semua lebih cakna, terutamanya dari segi faktor keselamatan dan juga faktor cuaca di negara kita. Dan kalau kita sama-sama berada di pusat pemindahan tu, elok kalau kita ingatkan ada satu sama lain, kan Yana? Betul. Okey, baik. Dan hari ini hari Khamis, pastinya kami di Wanita Hari ini kembali dengan satu lagi topik. Yang mana Yana, saya kira topik ini bukanlah kali pertama kami bawakan di Wanita Hari ini, akan tetapi kami highlight, kami bawakan sekali lagi kerana kita dihidangkan, kita dipaparkan di dada-dada akhbar banyak berita mengenai perceraian yang mana berlaku perebutan anak. Betul. Sebelum kami kongsikan apakah tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Silakan. Okey, tuntutan hadahanah ni saya tak berapa nak tahu sangat sebab saya pun tak kahwin lagi. So, tak tahulah nak cakap macam mana tentang tuntutan hadahanah ni. Okey, tapi apa yang saya boleh cakap, tuntutan hadahanah ni seeloknya berbincanglah dahulu antara ibu bapa yang dah bercerai supaya tak adalah pertelingkahan yang berlaku antara kedua belah pihak untuk merebut hak penjagaan anak. Pada pendapat saya, tak semestinya mak dan ayah je yang boleh bagi pendapat tu. Kalau saya, anak pun boleh pilih nak duduk dengan siapa. Pada pendapat saya, yang saya tahulah,
anak pun ada hak, kalau umur 18 tahun ke atas, ada hak juga untuk tuntut hadanah tu daripada ayah dia sendiri untuk protect diri. Saya tak berapa pasti apa maksudnya, tapi yang saya rasa is hak tuntutan anak selepas bercerai. Okey, bagi saya sendiri macam hak tuntutan anak ni kedua-dua pasangan tu perlu bersikap adil dan mempunyai tanggungjawab yang sepenuhnya. Dan jangan biarkan anak macam tu sahaja. Okey, apa yang saya maksudkan dari segi ayah, maybe boleh bagi nafkah macam makanan, duit, and perlu ditekankan juga dari segi education. Okey, kalau ibu pula mungkin kasih sayang lah yang perlu diberikan. Okey, itu dia tadi sebenarnya pendapat orang ramai berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu tuntutan hadanah. Seperti mana yang rakan saya, Syira, dah katakan tadi, topik hadanah ini bukanlah perkara baharu yang kita ingin bincangkan. Sering kali juga kita bawakan topik ini kerana sering kali juga masalah berkaitan dengan tuntutan hak penjagaan anak ini menjadi persoalan. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang tak asing lagi di set Wanita hari ini, tapi first time bersiaran untuk tahun 2024 ni bersama dengan kami, betul? Betul. Okey, kita bersama dengan siapa, Syira? Encik Abdul Hadi Muhammad Saleh di sebelah kanan itu, iaitu seorang peguam syar'i. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Waalaikumsalam. Apa khabar Syira? Sihat, apa khabar Yana? Waalaikumsalam. Terima kasih buat kari pak. Buat kari pak tak kari pak. Cucur badak. Apa lagi satu tadi? Cucur bom bijan. Oh, cucur Lapar pula rasa bijak. tengah-tengah hari ni. Saja nak bagi tahu single and available. Cik. Sesuai ni jadi sang suami. Okey. Dan juga di sebelahnya adalah Profesor Madya Dr. Foni Damaiti Huta Galong, iaitu dari Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Betul ya sebutan saya? Betul. Alhamdulillah. Sihat? Sehat. Terima kasih Syira, Yana. Terima kasih kembali. Okey, baik Yana, untuk kita buka kita punya topik pada hari ini mengenai tuntutan hadanah ini, mungkin sebagai mukadimah, sebagai permulaannya, kalau boleh saya tuju kepada Tuan Abdul Hadi terlebih dahulu, apa yang boleh kita faham, penonton faham mengenai hadanah ini? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanah ni adalah satu terma bahasa Arab lah. Baik. Okey, terma bahasa Arab yang diguna pakai sebagai terma yang saya kira sebagai general di dalam negara Malaysia. Mungkin ada orang yang tak familiar dengan terma ni. Jadi terma ini sebenarnya kalau bahasa mudahnya ia bermaksud penjagaan anak. Okey. Hadanah adalah penjagaan anak ataupun kanak-kanak yang tidak ada keupayaan untuk berdikari ataupun menguruskan diri dan memerlukan yang digelar sebagai hadinah, iaitu penjaga untuk menguruskan mereka. Okey. Jadi bila berlaku isu hadanah ini, kita dah tahu ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah kalau melibatkan orang-orang Islam. Okey. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah adalah badan ataupun institusi yang berautoriti untuk menentukan kalau ada permohonan berkaitan dengan hak jagaan. Betul, saya setuju, memang banyak sangat isu berkaitan dengan hadanah sekarang, especially pasangan yang bercerai. Yang kalau kita pergi kat mahkamah itu memang kita akan menyaksikan drama air mata yang bawa anak ke mahkamah dan sebagainya. Memang berlaku? Ya, memang berlaku. Jadi sangat bagus, saya suka topik ini untuk dikupas pada hari ini. Tapi basically kalau nak tahu hadanah itu sahajalah. Baik. Okey, Prof, sebelum saya tanya Prof berkaitan dengan soal ataupun sudut psikologinya, sedikit lagi soalan untuk Tuan Abdul Hadi. Mungkin Tuan boleh perincikan dari segi hak penjagaan anak ini, tuntutan hadanah ini. Usia berapakah anak tersebut yang menjadi perdebatan, menjadi perbalahan antara ibu bapa, siapa sebenarnya yang lebih layak untuk mendapatkan hak penjagaan anak ini? Okey, baik. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi, kan, Rasulullah ada menyebut lamanya ataupun kamu ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selama mana kamu tidak berkahwin lain. Okey. Dan hadis ini disuai padankan dengan undang-undang kita di negara kita, undang-undang syariah, di mana dalam Seksyen 82 pun menyebut, Seksyen 82 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Okey. Di mana dalam seksyen ini pun menyebut bahawa ibu adalah diberi keutamaan ataupun senang kata
ada imuniti paling atas lah. Kelas tertinggi. Maknanya ibu yang pertama. Ibu yang pertama. Tapi ini saya perlu jelaskan di mana bahawa mereka ini layak untuk memelihara anak di bawah umur. Okey, di bawah umur ni berapa? Umur menurut Islam di bawah umur adalah usia mumayyiz, iaitu kecukupan umur yang dianggap sebagai anak-anak ini boleh membuat keputusan atau memberi pendapat. Okey, kalau lelaki 7 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Jadi yang bawah 7 tahun dan 9 tahun ini boleh ataupun biasanya mahkamah akan beri ataupun geran kepada ibu ni untuk mendapat hak jagaan lah. Okey. Jadi menjawab soalan Yana tadi, lamanya, okey saya terus jawablah siapa yang paling layak. Lepas tu berapa lama yang layak? 7 sehingga 7 tahun dan 9 tahun. Tapi kalau ada permohonan boleh dilanjutkan daripada 7 tahun untuk anak lelaki kepada 9 tahun, perempuan daripada 9 tahun kepada 11 tahun. Itu atas permohonan. Dan kalau nak jawab lagi lebih detail, okey, ketika anak ini dah mencapai usia mumayyiz, okey, usia kecukupan untuk membuat pilihan, memberi pendapat, mereka ini ada hak untuk memilih dengan siapa untuk mereka tinggal. Okey, Syira, saya kira aspek yang kedua yang Tuan Abdul Hadi kongsikan, yang ini menarik untuk kita tanyakan, tetapi sekejap lagi mungkin Tuan boleh kupaskan dan kita nak terus tanya kepada Prof. Prof, kalau kita bercakap tentang perebutan hak penjagaan anak, siapa yang tak sayangkan anak? Baik ibu maupun ayah. Dua-dua merasakan merekalah yang lebih layak. Dua-dua juga merasakan anak itu lebih sayangkan kepada mereka. Tetapi mungkin Prof boleh kongsikan juga dari sudut psikologinya, bagaimana perebutan ini memberi kesan bukan sahaja kepada salah satu pasangan tersebut, tetapi yang lebih utamanya kesan psikologi terhadap anak-anak yang menjadi perebutan ini. Terima kasih Yana. Pertanyaan yang sangat baik ya. Bayangkan 7-8 tahun anak diminta untuk memilih, ya, untuk direbut-rebut oleh ibu dan ayah, di mana kita tahu mereka sayang kedua ibu bapanya. Ya. So situasi ini sangat memberi kesan yang tidak baiklah secara psikologinya. Pertama, dia akan kehilangan ayahnya. Kalau sekiranya macam Tuan Abdul tadi cakap bahawa ibu lebih bersesuaian sebab ibu memberi kasih sayang, yang menjaga, ya, dikatakan oleh mahkamah lebih bersesuaian, ya. Tetapi malangnya ada juga ayah membuat perebutan, kan. Jadi ibu pula membuat tuntutan hadanah tersebut untuk menjaga anak. Ini situasi-situasi membuat anak menjadi tertekan, tidak merasa bahagia, ya. Siapa yang nak ibu bapa dia bercerai, ya. Itu masih tuntutan hadanah. Tapi kita bila flashback kepada perceraian, apabila perceraian tersebut melibatkan abusive, keganasan rumah tangga, ya, ini menambah lagi trauma kepada anak. Ini yang saya rasa orang di luar sana perlu tahu bahawa perebutan anak ini hanyalah menyebabkan anak menderita, mangsa keadaan. Ya. So kita sebagai orang yang telah dewasa, tak apa kita tak bersetuju, tak apa kita tidak bahagia pada pasangan kita, tetapi kita kena ingat anak kita ini adalah kasih sayang, buah kasih sayang kita dan amanah dari Allah. So kita kena jaga mereka, hati, emosi dan juga kasih sayang serta kebajikan mereka. Itu saya rasa perlu diambil perhatiannya bagi ibu bapa di luar sana. Jadi memang tak disangka lagi lah, ya Syira, yang mana bila bercakap tentang perebutan, psikologi anak dan kebajikan anak ni adalah faktor-faktor yang perlu kita ambil kira. Okey, itu kita bercakap mengenai psikologi anak, tapi penting juga rasanya untuk kita jaga juga psikologi diri kita sebagai individu yang berada di tempat itu. Mungkin kita akan tanya kepada Profesor sekejap sahaja lagi, akan tetapi sebelum itu kami nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali dalam Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Perkahwinan merupakan satu ikatan suci antara lelaki dan wanita. Namun, ada kalanya perkahwinan yang dibina atas dasar kasih sayang terlerai dengan perpisahan. Mungkin perpisahan terjadi disebabkan tiada persefahaman, perebutan hak jagaan anak sama ada di antara ibu dan bapa kandung atau pihak ketiga adalah sering berakhir persengketaan.
Hal ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada pasangan tersebut, malah kepada anak mereka. Seperti yang dilalui oleh Carmilla, 18 tahun. Dia telah melihat ibunya melalui hari-hari yang sukar demi menuntut hak penjagaan adik-beradiknya. Saya merupakan anak sulung dari 5 orang adik-beradik. Ibu bapa saya berkahwin lebih kurang 15 tahun dan mereka dah bercerai 3 tahun yang lalu. Sepanjang mereka berkahwin tu kami semua memang baik-baik saja dengan kedua ibu dan ayah. Kedua ibu dan ayah saya masih bekerja waktu tu, jadi tak ada masalah dari segi duit. Dan tak pernah sekali ayah saya culas dari segi memberi nafkah kepada kami semua. Tapi selepas je mereka bercerai, kehidupan kami terumbang-ambing dengan masalah hak penjagaan oleh kerana ibu saya tidak layak disebabkan ibu saya nak berkahwin. Kami adik-beradik ni seolah-olah menjadi perebutan antara mereka. Ibu saya dah pun berkahwin dengan orang lain waktu tu, jadi kelayakan untuk mendapatkan hak penjagaan adik-adik saya memang susah. Kadang-kadang tu sedih tengok ibu saya tertekan sebab naik turun mahkamah untuk dapatkan hak penjagaan kami semua. Tambah lagi dengan ayah saya yang tak nak bagi kerjasama. Dan ayah saya pun sekarang kurang beri nafkah dari segi duit kepada kami adik-beradik. Di umur mereka yang masih kecil ni mesti memerlukan kasih sayang dari seorang ibu. Jadi bagi saya hak penjagaan anak memang diberikan 100% kepada ibu saya. Memang diri saya sendiri saya boleh menjaga dengan baik sebab saya dah mencapai umur mumayyiz, jadi tak ada masalah dari segi itu. Namun memikirkan nasib adik-adik saya yang masih kecil ni sangat sedih. Saya rasa cukuplah perebutan adik-adik saya ni sebab saya cuma tak nak berlaku kezaliman atau pengabaian ke atas adik-adik yang masih kecil ni. Ibu bapa yang bercerai ni kena fikirlah masa depan anak-anak. Syira, kalau kita lihat perkongsian daripada responden kita tadi itu mungkin satu daripada jutaan kes yang berlaku berkaitan dengan tuntutan hadanah ataupun hak penjagaan anak ini. Dan saya nak baca antara perkongsian oleh rakan kita di Facebook. Pertama sekali oleh penonton setia kita, Natirah Muhammad Yusof yang berkata, hadanah, siapa yang mendapat hak penjagaan sebaik-baiknya berbincang dengan baik sesama pasangan. Jika ibu yang dapat, bapa jangan lepas tangan dengan cuai membayar nafkah. Jika bapa yang dapat, berilah peluang ibu untuk berjumpa anak mereka. Apapun situasinya, rendahkan ego masing-masing demi kemaslahatan anak. Saya rasa ini komen yang cukup bagus sebenarnya. Dan untuk Tuan, ada satu soalan yang saya kira boleh saya tanyakan dan baca juga komen ini dari Fatin Asmuri yang berkata, sekiranya ibu bercerai disebabkan fasah penderaan mental dan dalam rawatan psikiatri, jadi ibu ada hak ataupun tidak? Dan saya kira soalan ini cantik sekiranya saya bertanya begini kepada Tuan. Mahkamah tersebut dia akan memilih ataupun menentukan bagaimana dan siapakah yang selayaknya mendapat hak penjagaan anak ini dari aspek yang bagaimana, Tuan? Okey, baik. Terima kasih kepada soalan penonton. Terima kasih, Yana. Okey, baik. Bercakap pasal kelayakan. Okey, kalau tadi kita bercerita pasal ibu paling layak, tetapi kita kena baca juga kelayakan ibu ini ataupun imuniti yang ada pada ibu ini tidak memberi hak eksklusif sepenuhnya. Sebab ibu ini juga perlu untuk ada kelayakan-kelayakan tertentu yang disebut dalam undang-undang. Contohnya perlu beragama Islam. Okey, perlu cukup umur sebab ada ibu yang di bawah umur. Okey, perlu sempurna akal. Okey, kemudian berakhlak baik, berkelakuan baik dengan akhlak Islamiah dan mempunyai tempat tinggal yang boleh menjanjikan kebaikan untuk kesihatan anak dan dari segi fizikal, mental apa semualah. Okey, ini kalau ada salah satu yang gagal dipenuhi, mahkamah boleh pindahkan jagaan kepada hierarki yang susunan yang berikutnya lah, sama ada nenek di sebelah ibu ataupun bapa yang ketiga. Okey. So itu bercakap pasal, maksudnya kalau menjawab soalan berkenaan dengan kalau psikiatri tadi, kalau benar dia didiagnosis sebagai memiliki masalah mental ataupun pesakit mental dari secara rasmi daripada mana-mana pusat perawatan yang diiktiraf, mahkamah boleh consider dan menerima ia sebagai satu dokumen yang membuktikan dia ada masalah mental dan tidak mempunyai kapasiti untuk menjaga anak. Sebab mahkamah akan kembali semula kepada 3 perkara. Pertama, mahkamah nak menjaga kebajikan anak tu. Okey, bagaimana anak dijaga oleh orang yang boleh diragui dari segi kesihatan mental.
Unfit lah. Unfit. Okey. Kedua, mahkamah nak tengok juga kemahuan ibu dan bapa. Apa yang mak bapak nak. Maksudnya pada masa yang sama, selain mahkamah tengok kebajikan, mahkamah juga nak tengok kemahuan ibu dan bapa. Dan yang ketiga, mahkamah nak dengar juga kemahuan anak-anak yang boleh memberi pendapat sendiri kalau usia mereka cukup untuk memberi pendapat. Jadi ini tiada keutamaan. Kebajikan paling utama. Kebajikan tetap nombor satu. Betul, kebajikan nombor satu, no matter what. Baik, jika Tuan Abdul Hadi sentuh mengenai perundangannya, saya kira juga Hayana penting untuk kita highlight dari sudut kesihatan mental dalam perceraian yang berlaku ini. Profesor, untuk kita sebagai individu yang berada dalam rumah tangga, kita dah nampak hala tuju. Rumah tangga ni dah tak boleh dipertahankan lagi. Pastinya kita dah macam-macam berada dalam fikiran, anak nak letak dengan siapa? Nafkah anak bagaimana? Kalau anak tu perempuan pula, macam mana pula dengan walinya, nak berkahwin dan sebagainya. Pastinya kita sebagai individu, sebelum kita ke proses perceraian, kita kena sediakan mental kita terlebih dahulu. Apa kata Prof? Betul ya Syira ya. Apabila kita perempuan menghadapi masalah perceraian ni, kita perlu persiapkan bukan saja mental serta keuangan. Sebab ramai tadi Tuan Abdul bagi tahu kan, ramai kes-kes disebabkan nafkah tidak diberi. Ibu tidak bekerja, ini masalah. Jatuhlah dia punya syarat, tidak ada kemampuan untuk membesarkan anak. Jadi bagi saya kesihatan mental ni banyak faktor dia. Kesihatan mental yang paling utama pertama anak adalah kasih sayangnya. Makan minumnya cukup, pendidikannya terjamin. Jadi kalau ibu bekerja, insya-Allah ya, banyak research mengatakan ya, ibu yang bekerja, ibu boleh hidup sendiri tanpa suami. Ya, tapi mungkin suami atau lelaki belum tentu boleh hidup tanpa isteri. Hidup Prof. Hidup. Yes, that's why saya kata ya, pentingnya wanita bekerja, independen, dapat menafkahi keluarga. Ya, apabila kita dah ada perancangan, maka anak kita boleh bincang secara terbuka. Okey, mama dengan papa dah tak ada dah perasaan apa-apa ya. Ini urusan orang dewasa. Tetapi about your life, your punya pendidikan, insya-Allah mama boleh tanggung. Dan satu lagi, sebagai ibu juga jangan buruk-burukkan suami. Ya, sebab darah ayah tu kuat pada anak. Jadi kita kena menjaga ya maruah suami ya, atau bekas suami kita di depan anak. Walaupun kita dah geram dah ni, ya, kita rasa macam ada benda yang kita tak suka, tetapi itu bapa kamu, itu ayah kamu. Kamu kena respect dia. Saya suka bila Prof sentuh tentang tidak kiralah sebenarnya apa sahaja perbalahan, persengketaan yang ada di antara suami dan isteri yang akhirnya menyebabkan mereka bercerai. Tetapi jangan putuskan kasih dan sayang antara ibu atau bapa ni dengan anak-anak mereka. Betul. Okey, baik. Kalau saya boleh sentuh sedikit kepada Tuan Hadi. Ini kita bercakap dalam proses perceraian, hadanah dalam proses perceraian, hak jaga anak-anak. Tetapi bagaimana pula bagi ibu bapa yang mana mereka ni dah lama berpisah, tak tinggal sebumbung. Ada situasi dan juga senario dalam masyarakat kita pada hari ini. Tidak bercerai tetapi tidak tinggal sebumbung. Bagaimana agaknya penjagaan anak itu? Okey, baik. Mereka yang tidak bercerai ataupun dalam proses perceraian sebenarnya boleh saja untuk memfailkan sebarang tuntutan berkaitan dengan hadanah di mahkamah. Maksudnya kalau tak bercerai sekalipun, kalau ada konflik ataupun tidak bersama, dan untuk menyelamatkan keadaan daripada berlakunya perkara-perkara yang kita tak ingini, okey, yang boleh berlaku kecemasan siapa penjaga di mana mak ayah apa semua. So kita boleh failkan satu permohonan dalam tempoh perkahwinan itu untuk mendapatkan hak jagaan. Biasanya ia akan berlaku ketika mana dalam proses perceraian. Okey. Jadi untuk membuat keputusan berkaitan dengan anak nak perlukan dapat dokumen rasmi yang perlukan tanda tangan daripada penjaga apa-apa semua, akan lebih secure lah dengan adanya perintah tersebut. Sebab tu perintah hadanah ni bukan saja akan ada perintah kekal. Dalam proses nak dapat perintah hadanah kekal ini, kita akan ada perintah sementara. Sebab mahkamah tak nak abaikan kebajikan dalam tempoh nak dapatkan perintah kekal. Okey, jadi pada ketika itu mahkamah boleh atas permohonan untuk memberikan perintah hak jagaan sementara kepada mereka yang layak pada ketika itu. Okey, baru saya tahu sebenarnya yang kalau tak bercerai pun masih lagi boleh menuntut hak hadanah ini. Okey, saya ada satu lagi soalan mungkin kepada Tuan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini. Soalan saya, siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga anak hasil kesedudukan bila mana ibu beragama Islam dan bapa mula-mulanya
beragama Islam dan masih berhubungan dengan bekas suami yang murtad, anak menjadi mangsa cemuhan dan kutukan serta dibuli. Mohon pencerahan daripada pihak tuan. Ini berkenaan dengan anak tak sah taraf lain? Anaknya sah taraf, mula-mula bapanya beragama Islam, kemudian bapanya kembali kepada agama asal. Okey, saya tak faham dengan soalan. Sekali lagi. Okey, kejap. Soalan saya, siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga anak hasil bersekedudukan? Maafkan saya, anak tak sah taraf. Bila mana ibu agama Islam dan bapa mula-mulanya Islam dan masih berhubungan dengan bekas baik. Mudah sahaja dalam Seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor menyebut bahawa kalau anak tidak sah taraf, mereka akan diberikan hak jagaan kepada ibu ataupun keluarga di sekitar ibu. Maksudnya walaupun bapa itu bertanggungjawab, tetapi pada ketika mereka bercerai atau contohnya selepas mereka berkahwin kan, mereka bercerai, mahkamah akan bagi kepada ibu lah, sebab secara undang-undang hukum syaraknya ia adalah di bawah ibu sebab anak tu berstatus tidak sah. Okey, tapi harus kita tegaskan di sini, tidak kiralah hak penjagaan anak itu jatuh kepada siapa, nafkah masih perlu dilaksanakan, dilunaskan. Okey, baik, Prof, Tuan, kita dah sampai ke penghujung perbincangan dan di hujung ini, Prof, saya kira apabila berkaitan dengan perbalahan disebabkan oleh hak penjagaan anak ini kan, emosi bukan sahaja individu dalam keluarga kecil tersebut, ibu bapa anak-anak, tetapi saya rasa orang di sekeliling juga memainkan peranan yang agak penting, apatah lagi sekiranya ada pula garam dan gula perasa yang ditambah yang menghangatkan lagi perbalahan tersebut dan membuatkan persengketaan itu macam tak ada jalan penghujungnya. Jadi mungkin di sini Prof boleh kongsikan bersama dengan penonton semua tentang bagaimana kita, tidak kiralah nenek ke, atuk ke, sebelah ibu ke, sebelah ayah ke, kawan ke, harus mainkan peranan untuk tidak melaga-lagakan, tidak mengapi-apikan pasangan yang sedang bergaduh untuk merebut penjagaan anak ini. Betul Yana, ya. Support system penting. Ya. Family adalah support system yang paling baik. Ya, mak, nenek dan sebagainya. Kawan apalagi dalam office kan. Jadi saya saran jangan jadi toksik lah bagi perhubungan yang memang dah toksik kan. Betul. So kita kena bagi rasional yang baik, support yang baik, bukan sesuatu yang menambah lagi kekacauan di dalam perdebatan yang berpanjangan. Ya. Bagi saya sebagai kawan yang baik atau keluarga, ya, kita bagi nasihat yang seperlunya. Sebab apabila terlalu banyak memberi nasihat yang tak penting ni, menambah lagi masalah, ya, anak semakin stres. Tapi bagi saya membantu itu lebih penting. Sebagai contoh, ketika ibu naik turun mahkamah, ya, keluarga cuba bantu anak seperti mengambil dia di sekolah. Ya, jangan anak tu terbiar. Ini yang paling penting. Betul. Supporting system tadi berbanding memberi nasihat yang bukan-bukan. Ya, menambah lagi masalah dan psikologi makin terganggu. Ya, lama-lama ibu menjadi paranoid. Dia tak percaya pada satu, tak percaya pada Ayu ni memang nak sukakan saya bercerai kan, dan sebagainya. Alangkah lebih baik kita bantu keluarga kita, ya, anak-anak yang sedang mengalami masalah. Kalau dia pergi sekolah, balik sekolah, kita bantu makan minumnya, ya, sepanjang proses ini masih lagi tidak selesai, ya. Tuntutan hadanan ni tak senang sebenarnya. Apabila salah seorang tu tidak bersetuju atas tuntutan yang diminta. Jadi itu menurut saya, ya, supporting system family mestilah positif, ya, walaupun kita tak suka dengan apa yang berlaku. Itu yang lebih utama. Tak kiralah apa sahaja yang berlaku, jangan terlalu taksub nak menang kes tuntutan hadanah untuk anak-anak ini sampai terlupa perkara yang paling utama, perkara yang wajib, iaitu kebajikan dan emosi anak-anak. Betul tu, Yana. Dan saya kira sebenarnya adalah lebih molek kalau kita dapat capai kata sepakat untuk kita sama-sama jaga anak itu. Itu kan anak kita, come on. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Abdul Hadi Muhammad Saleh dan juga Profesor Madya Dr. Foni Damaiti Hutagalung atas perkongsian dan juga nasihat yang cukup berguna buat kita dan juga buat penonton-penonton di luar sana. Tuan dan Prof suka buat gubahan bunga? Sebab apa? Kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan berkaitan dengan gubahan bunga yang telah pun disediakan oleh wartawan kami, Ain. Silakan. Bijak mengambil peluang dan tidak mensia-siakan bakat yang dimiliki. Saya bersangka
kemahiran mengubah pelbagai jenis bunga, mampu membuka ruang buat Nur Syahira Syaharom atau lebih dikenali sebagai Syira menerajui perniagaan gubahan bunga sejak 5 tahun yang lalu. Masa tu saya ingat kisah dia adalah masa tu suami saya, dulu boyfriend saya lah, dia lupa bagi hadiah birthday saya. Okey, bunga lah. Ya. Lepas tu, kebetulan masa tu saya dapat bunga kan, macam first time dapat bunga, so happy lah. And then, masa tu saya ada utarakan juga kat dia, saya nak buat bisnes tapi tak tahu nak buat bisnes apa. Sampailah kebetulan hari tu dia ada cakap kat saya, dia nak suruh saya buat bukit untuk klien dia. Masa tu memang tak ada, zero knowledge, so saya gubah bunga masa tu. And then klien tu cakap, oh cantik. Kebetulan masa tu saya pun letaklah dekat social media platform saya, dekat Instagram, dekat TikTok saya. Dari situ saya dapat order. Mengakui bahawa pendorong terbesar dalam kerjayanya adalah suami yang sentiasa memberi galakan, Syira berkata idea untuk mengembangkan lagi perniagaannya dengan mengadakan kelas gubahan bunga datang dari suaminya sendiri. Saya cakap kat suami saya, macam mana saya nak kembangkan bisnes, dan dia kata, why not? You dah ada basic flower, ajar orang. So saya cakap, okeylah, saya cubalah, tak tahu kan. So pada Februari 2022, saya decide saya buka kelas dekat studio. Masa tu saya war-warkan dekat TikTok saya lah. Tak sangka masa tu penuh. Dalam within 2 ke 3 hari penuh kelas. So dari situlah kiranya saya bermulanya saya nak buat bisnes flower class. Tidak lokek untuk berkongsi ilmu, bagi Syira, dia percaya inisiatif untuk membuka kelas ini mampu memberi peluang kepada orang lain untuk menjana pendapatan sampingan selain dapat juga dijadikan sebagai terapi minda bagi sesiapa yang mengikutinya. Mostly yang student datang ke kelas saya ni memang dia zero knowledge. So saya akan ajarlah daripada start sampailah ada yang dah boleh buat bisnes, and then ada yang mengajar orang juga. So bagi saya itu satu kepuasan lah. Saya nak semua sudut-sudut saya bila dah belajar, praktikkan dan sampaikan ilmu tu kepada ramai orang. So you guys daripada yang tak pandai boleh jadi pandai nak gubah bunga, dan semoga yang berjaya lah untuk korang semua. Bunga sememangnya cukup sinonim dengan wanita. Meskipun tiada asas dalam gubahan kreatif, Syira berharap agar pendedahan kemahiran dalam bidang gubahan bunga ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana. Wow, sangat memberikan inspirasi lah Syira. Syira pun dah cantik macam bunga. Okey, baik. Mungkin setengah daripada kita bermula dengan sekadar mimpi. Tetapi akhirnya mimpi itu berjaya digapai menjadikannya realiti. Dan hari ini Yana bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa, yang seorang merealisasikan impian yang seorang lagi, dan yang wanita ini pula telah berjaya menggapai impiannya. Kita bersama dengan Puan Nurul Halifah Hamiruddin yang merupakan Ketua Kandungan Sirap Limau. Saya. Inilah orang di sebalik Sirap Limau tu. Dan kita juga bersama dengan Puan Robiah Abu Bakar yang merupakan pemenang projek Mimpi Anjuran Sirap Limau. Khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali tahniah. Terima kasih. Okey. Sebelum yang nak tanya kepada Puan Robiah, mimpi apa yang telah direalisasikan tersebut? Okey, tetapi yang nak tanya dulu kepada Puan Halifah. Mungkin Puan boleh berkongsi tentang projek Mimpi oleh Sirap Limau ni. Okey, assalamualaikum semua penonton wanita hari ini. Okey, projek Mimpi merupakan salah satu kempen yang dianjurkan oleh Sirap Limau sendirilah. Kita bermula pada 15 November yang lalu 2023 sehinggalah 15 Januari ini. Ada 4 hari lagi. 4 hari je lagi. Tinggal 4 hari je lagi. Baik. Okey, di mana kita 2 minggu orang ramai boleh share diorang punya impian di Facebook Sirap Limau sendirilah, dan kita mendapat lebih kurang 200 penyertaannya. Ramai impian yang kita terima, dan daripada 200 tu kita shortlistkan jadi 10 orang, dan di antaranya Puan Rubilah yang menang. Dan 10 orang tu diorang perlu berkongsi video dengan kami dan memuat naik di social media masing-masing. Dari situlah kita menilai dari segi komen, views dan
interaction lah daripada video-video itu dan kita akan dan pemenangnya kita telah dapat pada hari ini. Ya. Baik, mesti ada banyak kan, kalau dapat 200 ada 200 impian yang berbeza-beza. Ada yang menarik tak? Okey, antaranya menarik yang baru ni kejap lagi kita nak tanya. Okey, impiannya kita sorok dulu kan. Okey. Antaranya ada yang nak buat kelas art, terapi seni dan sebagainya. Ada yang pesakit mental health dia nak buat terapi seni dan sebagainya. Itu pun salah satunya menarik. Ada yang nak beri makan pada kucing-kucing. 50 kucing dia bagi beri kucing makan. Sangat orang kata murni kan, inspirasi. Maknanya saya kira projek mimpi ni adalah sesuatu mimpi yang dapat beri manfaat kepada orang. Dan akhirnya pemenang kita sudah kita temui. Puan Ruby, mungkin boleh kongsikan mimpi apa yang telah berjaya direalisasikan oleh Sirap Limau? Impian yang saya nak sangat-sangat tu adalah motor untuk roda 3 untuk kegunaan suami. Baik. Sebab suami saya accident selepas pulang daripada kerja, ada pendarahan dalam otak dan lepas tu efek dia lah, maknanya dia tak boleh jalan. So sekarang dia dah slow-slow lah boleh jalan. So dengan duit wang yang dapat ni, alhamdulillah bolehlah saya impikan apa yang saya nak untuk dia sekarang ni. Masya Allah. Saya sebenarnya tersentuh bila dengar kisah Puan Ruby sendiri. Dan impian itu bukan sebenarnya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang yang paling disayangi, suaminya. Tahniah. Dan semoga bermanfaat wang yang diperoleh itu untuk kebaikan suami dan juga keluarga. Tapi mungkin Puan Khalifah boleh kongsikan juga sambutan. Saya kira ini pertama kali projek mimpi ini dijalankan. Kemudian dapat 200 lebih penyertaan dan sebagainya. Jadi sambutan itu agak luar biasa. Bagaimana, ya, Puan? Betul. Pada mulanya kita target dalam 100 orang saja untuk join kita punya kempen ini ya. Dan selepas 2 minggu kita berkongsi dalam Facebook dan ramai sangat yang berkongsi impian. Rupanya ramai di luar sana yang orang kata impian diorang tu tidak orang kata diperkatakan. Belum direalisasikan. Jadi di sinilah Sirap Limau ingin orang ramai berkongsi apa saja impian mereka yang lama atau yang baru untuk kita share dengan masyarakat di luar sana. Baiklah, sangat-sangat menarik. Dan Puan Robiah, setelah memenangi projek mimpi ini, apa harapan Puan selepas ini? Harapan saya supaya suami boleh berdikari sendiri lepas ni. Sekarang ni dia bergantung kepada saya lah, urus anak-anak semua. Lepas ni saya nak bagi dia semangat lagi untuk dia boleh ke depan lagi. Baik. Dan mungkin untuk Sirap Limau sendiri, bagaimana Puan melihat projek ini sebagai seorang yang masuk dan menang? Apa pandangan Puan? Pandangan saya projek ni bagus sebab saya pun tak sangka saya punya impian terlaksana. Alhamdulillah. So, bagi yang dekat luar sana, insya-Allah mungkin dia orang akan buat lagi. So cuba. Ini nasib kan, rezeki. So kalau tak kita cuba je. Baik. Dan sedikit daripada Puan di hujung ini, kalau ada yang nak baca, nak tahu lebih lanjut lagi tentang kisah yang dikongsikan ini, seringkasnya boleh pergi ke mana? Okey, untuk orang ramai yang ingin melihat projek mimpi, boleh pergi ke laman sensawang eksklusif kami di www.siraplimau Palang Projek Mimpi. Di situ semua 10 finalis punya story mereka boleh baca di situlah. Kalau kita baca kisah orang ni, kita sendiri terinspirasi dan membuatkan kita nak membuat lebih baik dalam kehidupan. Tahniah sekali lagi kepada Puan Robiah Abu Bakar selaku pemenang projek mimpi anjuran Sirap Limau, dan terima kasih kepada Puan Nurul Khalifah Hamiruddin sebagai ketua kandungan Sirap Limau, dan tahniah juga atas keberjayaan projek ini. Okey, baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Suara. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Rama-rama berterbangan ditemani bayang
untuk kau teruskan cinta. Jangan kenanganku dipersia. Wajah yang seringan indah, pulangkan kau yang ku kenal dahulu. Kembalikan rasa kasih yang terpendam. Ku percaya masih ada habisnya. Bayang-bayang sayang yang makin hilang, takkan mampu ulang, tinggal hanya bayang. Kembalikan wajah yang seringan indah, pulangkan kau yang ku kenal dahulu. Bayang sayang dari suara. Okey, tapi sebelum tu merah jambu, hijau, merah jambu, hijau, merah jambu ahli ke-6. Suara yang kelima hijau juga. Okey, Assalamualaikum, kelima-limanya sihat. Alhamdulillah. Apa yang boleh saya katakan secara langsung suara kelima-limanya sangat sedap. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin nak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton. Kita boleh mula dari yang kanan sekali. Silakan. Hai, nama saya Ifah. Saya berasal daripada Sabah. Okey, seterusnya. Hai, saya Wadi Diana. Saya pun berasal daripada Sabah juga. Dan saya Lili Samad daripada Sarawak. Saya Iza Zainal berasal daripada Selangor. Baik. Dan saya yang terakhir Fitri Openg daripada Sarawak. Baik, saya difahamkan Iza adalah ketuanya, betul? Ya, Mungkin saya boleh mulakan dengan Iza terlebih dahulu mengenai bayang-bayang sayang ini. Lagu ini berkisahkan apa? Siapakah di sebalik lagu ini? Silakan. Okey, pada pendapat kami sendiri daripada Suara bersepakat mengatakan lagu ini berkisahkan tentang hubungan, tak kisah di antara pasangan suami isteri ke ataupun rakan ke, yang di mana perjalanan di dalam perhubungan itu mungkin telah berbeza sedikit, tapi berbeza pula pendapat daripada komposer Omar K. Beliau mengatakan lagu ini dibuat ketika ada insiden dan situasi kes selebriti sendiri yang terjadi selebriti sendiri jadilah bayang-bayang saya. Okey, berapa lama lagu ni kita nak siapkan sehingga ke music videonya tu? Dalam sebulan. Sebab dalam untuk recording suara 2 hari, shooting untuk music video sehari. Okey, tapi duration dia sebulan. Baik, kelima-limanya memang dah kenal ke, memang kawan ke, baru jumpa tadi ke atau macam mana? Memang kenal. Okey, kami memang satu rakan sekerja di Jabatan Penerangan. Kami bekerja di Pentarama Putrajaya di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, baik. Bagaimana agaknya kita ada 5 orang ni, 5 kata orang, 5 idea, 5 personality yang berbeza dan sebagainya. Chemistry untuk capai, untuk hasilkan lagu ini bagaimana? Memandangkan kami memang bekerja di tempat yang sama. So chemistry itu dah ada lah. Sebelum terbentuknya Suara lagi, chemistry tu antara kami sebagai kawan tu memang dah ada. Okey, idea untuk cetuskan suara ini pula? Okey, sejujurnya sebab kami viral di TikTok. Kami viral di TikTok dengan satu posting ni. Setelah daripada itu kami, orang kata tu, disunting oleh Alternate Records and Talent untuk form a group as Suara. Okey, baik. Agaknya lah kan untuk kalian Suara ini, apa yang membezakan kalian dengan kumpulan wanita yang lain? Di manakah keunikannya, kekuatannya?
Okay, to be honest, kami sendiri tidak ingin membezakan kami dengan mana-mana kumpulan ataupun penyanyi yang dah sedia ada di dalam industri, melainkan kami meletakkan sendiri kami sebuah kumpulan vokal wanita. Jadi dengan Bayang-Bayang Sayang, single pertama kami ni pun dah boleh menunjukkan kami ingin mengenengahkan kualiti vokal setiap seorang ahli daripada ini. Kekuatan vokal yang dipertaruhkan. Dan lagu ini juga adalah runut bunyi bagi hati tercarik luka. Ya, betul. Tepat. Okey, untuk kalian sendiri bagaimana agaknya genre yang kalian nak bawakan? Atau mungkin selepas ini single yang lebih rancak atau macam mana? Silakan. Kemungkinan kalau ada rezeki kita orang akan keluarkan lagi lagu. Tapi untuk first song ni kita orang memang keluarkan lagu balada dululah. Kalau ada rezeki insya-Allah, kenapa tidak? Betul? Betul. InsyaAllah ada rezeki itu kami doakan. Okey, baik Suara. Kalau peminat-peminat di luar sana nak mendekati anda, nak berinteraksi dengan anda ataupun tahu apa agaknya update terkini daripada Suara sendiri, ke mana mereka boleh pergi? Social media kami. Silakan. Ya, kalian semua boleh follow our TikTok and our Instagram. Suara Official _ Suara Official _ sebagaimana yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, betul? Ya, betul. Okey, Bella, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana sudi bersama kami di Wanita hari ini. Tetapi bagi anda semua yang mungkin tak cukup puas untuk mendengar suara mereka ini, jangan bimbang, mereka akan kembali di hujung siaran. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Thank you so much. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sejam dah kita bersiaran. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami untuk topik tuntutan hadanah. Lepas tu tadi ada gubahan bunga sikit. Lepas tu kita bersama dengan Suara untuk siaran 11 Januari hari ini. Dan saya nak kongsikan juga kepada penonton-penonton di luar sana. Ini tentang kita punya adik-beradik lah. Siti Mimah ni ada je cerita mereka ni. Dengar cerita untuk episod minggu ni #Siti Mimah mood serius je. Jadi tak sabar pula nak tengok topik apa yang diorang akan kupaskan bersama Kak Jen. Korang pun mesti sama kan, tak sabar nak tahu. Mereka tak pakar tapi nak kongsi. So jom set kalender korang untuk tengok Siti Mimah setiap Khamis jam 8 malam di semua platform TV3 dan Audio Plus. Saya suka dengar Siti Mimah sebab rasa macam an extended version of Wanita hari ini tapi secara podcast. Jadi jangan lupa dengarkan Siti Mimah. Okey, baik. Terima kasih untuk hari ini Syira. Esok kita akan kembali dengan topiknya kalau tadi bayang-bayang sayang, yang ini isteri bayangan suami. Apa kata awak? Maksudnya isteri itu cerminan suami lah. Kalau cantik bentuknya, cantik jugalah si isterinya. Lagi tu bentuk betul tapi saya rasa betul isteri cerminan suami, isteri bayangan suami, suami juga adalah bayangan dan cerminan isteri. Apa pula kata anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Kalau belum follow, boleh follow kami di semua akaun social media Wanita Hari Ini TV3. Baik, Wanita Hari Ini untuk siaran hari ini melabuhkan tirai dia di sini. Terima kasih banyak-banyak saya dan juga Yana ucapkan kepada semua penonton. Semoga kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Akan tetapi sebelum kita nak melabuhkan tirai, sebelum kita nak berhenti di sini, jom kita nak dengar paduan suara daripada Suara sendiri dengan lagu mereka Putus Terpaksa. Silakan. Lagu famous ni. Seringkali kau menepis setiap persoalan. Ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku. Dapat aku merasakan getar